Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya Muhammad Bishari bin Syafi'i, nombor metrik 823117, wakil daripada Kumpulan Tampoi, akan membuat pembentangan berkaitan dengan bagi subjek SCCA 2083, Undang-Undang dalam Komunikasi, berkaitan dengan tajuk berita palsu. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan rakan grup kami yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Hafizul bin Muhammad Yusof, nombor metrik 282345. Yang kedua, Muhammad Zuhilmi bin Ismail, nombor metrik 282283. Yang ketiga, saya sendiri, dan yang terakhir, Nur Syahira binti Muhammad Zaki, nombor metrik 282430. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Terdapat beberapa faktor yang boleh dikaitkan dengan penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, ianya boleh dikaitkan seperti penularan wabak virus corona. Berita palsu pada hari ini semakin menjadi disebarkan tanpa kawalan. Kalau kita lihat banyak disebarkan terutamanya di dalam media sosial lah. Ketagihan kepada internet untuk menyebarkan dengan lebih meluas melalui web, blog dan platform, terutamanya di media sosial lah. Seterusnya kita pergi kepada definisi berita palsu. Merujuk pada bahan yang tidak betul atau mengelirukan yang sengaja dimuat naik sebagai berita fakta. Masalah berita palsu merangkumi fitnah, penipuan dan atau pengiklanan penipuan yang boleh mempengaruhi masyarakat melalui media dan komunikasi. Ia termasuk meneroka hubungan antara kebebasan bersuara dan keperluan untuk mengawal sila maklumat yang salah. Seterusnya saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya untuk teruskan pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahira binti Muhammad Zaki, nombor metrik 282430, akan merangkamai permasalahan berita palsu. Yang pertama, penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan dewasa yang mendatangkan pelbagai kesan positif dan negatif terhadap kehidupan. Yang kedua, penggunaan media sosial akan mengakibatkan hasil negatif seperti penyebaran berita palsu. Dan yang ketiga, berita palsu dijadikan sebagai bahan kepentingan diri sendiri seperti lebih suka menyebarkan sebelum membuat kajian yang terperinci. Seterusnya ialah kesan berita palsu. Yang pertama, penyebaran berita palsu sedikit sebanyak akan memberikan kesan keresahan kepada masyarakat dan berpotensi menjejaskan kehidupan dan reputasi individu. Yang kedua, masyarakat sukar untuk menilai sama ada sesuatu berita yang mereka terima itu benar atau tidak kerana konflik yang telah ditimbulkan. Dan sebagai contoh, berita penularan COVID mengenai angka kematian yang sering menjadi mainan di laman internet. Seterusnya saya beri kepada Hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan, iaitu berita palsu dalam konteks Undang-Undang Malaysia. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menyediakan rangka kerja undang-undang bagi aktiviti komunikasi di Malaysia, melibatkan Seksyen 233 Akta melarang penggunaan tidak wajar seperti lucah, tidak senonoh, palsu, mengancam atau menyinggung perwatakan. Peruntukan ini digunakan untuk menangani penyebaran maklumat palsu. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 menetapkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sebagai induk pihak berkuasa kawaslia bagi industri komunikasi dan multimedia, mempunyai kuasa untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap kesalahan yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu, termasuk mengeluarkan notis alih keluar dan menyekat akses kepada laman web. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 mengawal pelesenan kawalan mesin cetak dan penerbitan di Malaysia. Ia tidak secara jelas menangani penyebaran berita palsu, tetapi ia memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap
penerbitan yang dianggap palsu, menghasut atau bertentangan dengan kepentingan awam. Kanun kesesaan. Peruntukan ini digunakan untuk menangani penyebaran maklumat palsu. Sebagai contoh, Seksyen 499 menjenayahkan fitnah yang termasuk membuat atau menerbitkan sebarang imputasi dengan niat untuk merosakkan reputasi seorang atau entiti. Seksyen 505(b) menjenayahkan kenyataan khabar angin atau laporan dengan niat untuk menghasut mana-mana kelas atau komuniti untuk melakukan apa-apa kesalahan terhadap kelas atau komuniti lain. Jadi itu saja pembincangan saya. Saya serah kepada Zuhaimi. Assalamualaikum. Saya akan sambung itu kawalan dan pencegahan berita palsu. Pertama, memerlukan pendekatan menyeluruh yang akan melibatkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk kerajaan, organisasi media, platform teknologi dan orang awam. Memperkenalkan perundangan bahawa akan membina undang-undang sedia ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Bekerjasama dengan saluran media dan platform media sosial untuk mempromosikan pelaporan dan perkongsian maklumat yang bertanggungjawab. Seterusnya, untuk kesimpulannya, penting untuk mencapai keseimbangan antara memerangi berita palsu dan menjaga kebebasan bersuara dan hak untuk mengakses maklumat. Kedua, pendekatan pelbagai aspek yang melibatkan perundangan, inisiatif semakan fakta, etika media dan pelibatan masyarakat sivil. Tindakan yang diambil untuk menangani berita palsu hendaklah dibuat dengan teliti, telus dan bertanggungjawab. Akhir sekali, hasil kerjasama yang bagus akan meminimumkan kesan berita palsu dan memupuk masyarakat yang menghargai maklumat yang tepat dan boleh dipercayai. Sekian, terima kasih.